Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita bagi Sarawak edisi Rabu 1 Mei 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kepimpinan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam merencana dasar dan pembangunan negeri banyak memberi manfaat kepada Sarawak dan setiap wakil rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, semua wakil rakyat harus menyokong dan melaksana tanggungjawab di kawasan masing-masing. Ahli yang berhormat boleh dinilaikan dari dua sudut. Sudut pertama, bagaimana YB itu mengendalikan kawasannya, konstitusinya. Kalau dia menteri, bagaimana kementerian itu dilaksanakan, diimplementasikan dan dikendalikan. Kedua, peranan sebagai lawmaker dalam Dewan Undangan Negeri. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan kepada masjid dan surau Dun Kemena dan Samalaju di Bintulu. 10 masjid dan 8 surau menerima sumbangan masing-masing. Seramai 1,500 pejabat awam negeri menjadi Duta Pelancongan Sarawak bagi siri 2 program di bawah Lembaga Pelancongan Sarawak STB. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, mereka yang mendaftar akan mengikuti program tersebut bermula Mei hingga Oktober tahun ini. Bertemakan Embrace and Act Tourism, program ini bertujuan menyemai rasa pemilikan di kalangan anggota Perkhidmatan Awam Negeri terhadap tarikan pelancongan Sarawak dan membantu mempromosikan pelancongan. Katanya fasa 2 ini fokus menggalakkan budaya pelancongan dalam perkhidmatan awam yang boleh menyumbang dengan ketara pertumbuhan dan kejayaan industri pelancongan di Sarawak. Datuk Sebastian berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan Sarawak Tourism Ambassador Program Phase 2 di Pustakaan Negeri di Kuching. Beliau mewakili Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Mereka yang berjaya menamatkan program tersebut menerusi aplikasi Pandai di bawah Pustakaan Negeri akan mendapat sedia penyertaan elektronik beg kembara eksklusif STB dengan hadiah utama penginapan 3 hari 2 malam di Taman Negara Mulu selain pakej-pakej staycation 2 hari 1 malam di hotel-hotel terpilih. Sementara itu, dalam sidang media sama, CEO STB Syarzid Datu Saleh Asgor mendedahkan tentang program serupa kepada pengamal media di Sarawak. Katanya program tersebut kelak akan lebih menarik dalam masa sama dapat membantu mempromosikan Sarawak menerusi platform media massa. Isu-isu melibatkan rakyat memerlukan pendekatan bijaksana bagi memastikan kesejahteraan mereka terjamin. Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan Premier Sarawak dan Adun Jepak, Premier berusaha menyelesaikan masalah rakyat dengan teliti dan menyantuni mereka. Adun Jepak Iskandar Turki berkata permasalahan rakyat akan sentiasa diselesaikan dan kerajaan Sarawak peka terhadap keperluan rakyat dan komited menyelesaikan segala permasalahan. Jadi hari itu kami dah ada nunggah sidak KK untuk berjumpa mendapatkan taklimat daripada agensi kerajaan, contohnya sidak Sarawak Energy, Jabatan Kebajikan, Baitul Mal, supaya sidak dapat maklumat-maklumat yang sahih, ilmu-ilmu yang baru, supaya dapat memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat di Dun Jepak. Tahniah kepada sidak KMKK itu. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri JKKK Kampung Warisan Jepak dan KRT Surau Al-Muhajirin di Bintulu. Tambahnya lagi, beliau akan membawa isu berkaitan dengan tanah lot, trek pemotoran untuk belia dan perumahan murah atau kos sederhana di kawasan Jepak ke peringkat tertinggi seterusnya untuk penyelesaiannya. Hari Belia Negara Peringkat Negeri Sarawak akan diadakan di Bintulu pada 15 hingga 18 Mei ini. Menurut Timbalan Residen Bahagian Bintulu, Abang Zainuddin Abang Terki, Hari Belia tersebut akan diadakan di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu.
So di antara objektif program ya hari sambutan Hari Belia Negara adalah satu penghargaan dan pengiktirafan daripada pihak kerajaan kepada golongan belia yang menyumbang kepada pembangunan negara. Yang kedua, memberi semangat dan meningkatkan kesedaran kepada golongan belia bahawa di kala negara dan dunia dilanda pandemik, golongan belia masih mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bintulu. Sebanyak 35 acara sukan akan diadakan sepanjang sambutan itu berlangsung kelak. 3 anugerah pengiktirafan akan disampaikan iaitu anugerah individu lelaki, wanita dan pertubuhan belia. Kertas siasatan berkenaan kejadian seorang pegawai kanan Tentera Darat Malaysia yang didakwa mengasari pegawai bawahan sehingga cedera kini sudah dihantar untuk tindakan selanjutnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta berkata kertas siasatan berkenaan kes tersebut telah dihantar kepada pejabat peguam negara. Katanya kes itu turut akan dibawa ke Mahkamah Tentera memandangkan kejadian tersebut melibatkan pegawai tentera Angkatan Tentera Malaysia ATM. Datuk Manca berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah dan Pengerusi Perkeb Daerah Padawan, Matu, Daro dan Serian di MES Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Sarawak, Kuching. Kejadian tersebut berlaku 1 Mac lepas semasa sekumpulan pegawai sedang menjalani latihan peringkat formasi di Lundu. Semasa latihan itu, mangsa telah mendakwa ditampar di bahagian muka dan ditendang pada perut oleh pegawai kanan itu sehingga mangsa mengalami kecederaan. Pada 10 Mac lepas, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam satu kenyataan turut memaklumkan bahawa pihaknya menyerahkan kepada polis melakukan siasatan berhubung kes itu. Memandangkan laporan polis sudah dibuat oleh mangsa dan pasukan keselamatan itu juga menjalankan siasatan kes berkenaan, tetapi keutamaan kepada pihak polis membuat siasatan kes tersebut. Sementara itu, menyentuh mengenai jenayah komersil, Datuk Macha Atta berkata Sarawak mencatat penurunan bagi jenayah komersil sepanjang 1 Januari hingga 31 Mac tahun ini, iaitu sebanyak 597 kes direkodkan berbanding 739 kes dalam tempoh sama pada tahun lepas. Dedahnya jumlah kerugian jenayah komersial bagi tempoh itu adalah sebanyak 28.6 juta ringgit bagi tahun ini, manakala bagi tempoh sama tahun 2023 adalah sebanyak 31.2 juta ringgit, iaitu penurunan sebanyak 2.6 juta ringgit atau penurunan 8.33%. Saya menyeru kepada masyarakat di luar sana supaya benda ini perlu sedar bahawa tak semestinya yang dikeluarkan di media sosial atau masih melibatkan pekerjaan wujud, pinjaman wujud, apalagi berbagai-bagai lah bahawa itulah tidak betul benda ni semua. Cek, jangan cepat terpengaruh, itu penting, dan cek kepada saudara-mara yang terdekat yang betul ke tidak. Ujarnya lagi, mangsa paling ramai di negeri ini melibatkan penipuan e-dagang sebanyak 154 kes dengan kerugian sebanyak 1.4 juta ringgit, diikuti kes tipu pelaburan 58 kes dengan kerugian 11.1 juta ringgit dan penipuan pinjaman tidak wujud iaitu 55 kes membabitkan 432,000 ringgit. Jelas Datuk Macha lagi, kes pecah amanah jenayah pula mencatatkan 46 kes dengan kerugian 7.4 juta ringgit, diikuti penipuan menerusi telefon atau phone scam iaitu 40 kes iaitu 2.7 juta ringgit. Datuk Manca memberitahu pemberita selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah dan Pengerusi Perkeb Daerah Padawan, Matu, Daro dan Serian di MES Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Sarawak, Kuching. Berucap pada majlis itu, Datuk Manca menzahirkan penghargaan kepada pegawai yang telah memikul tugas cemerlang di tempat sebelum ini dan meminta agar setiap pegawai mengekalkan perkhidmatan cemerlang dalam tugas yang diberikan pada masa akan datang. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.